Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang kepada my podcast sharing session. Nama saya Saif. Saya adalah seorang pencinta bola sepak negara dan juga seorang bekas pentadbir bola sepak di FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, pada tahun 2014, 15, 16 dan 17, dan sekarang menjadi seorang telah berubah kerjaya lah. Bukan lagi dalam bola sepak, tetapi saya ingin berkongsi sedikit pendapat saya setelah kita selesai penlibatan kita Malaysia di dalam Piala AFC Asian Cup semalam, dengan keputusan seri, keputusan yang membanggakan menentang Korea Selatan, right? Jadi pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada pasukan Harimau Melaya, kepada semua pemain, kepada barisan coach dan juga FAM, kerana keputusan seri ini is a good result. As a one-off match, memang keputusan yang baik. Persembahan yang I would say gutsy, yang penuh dengan semangat, never say die, tidak mengaku kalah sehingga ke akhir. Jadi itu memang membawa satu feel good factor yang kita rasa hari ni, hari Jumaat ni hari yang selepas, sebab tu saya pakai baju Melayu. Dan is a satu kejayaan yang harus di celebrate walaupun hanya seri, right? Tapi satu persembahan yang baik. So tahniah kepada pasukan negara. Selepas perlawanan semalam, kisahnya saya pun duk lepak dengan kawan-kawan saya. Saya pun menceritakan dengan lebih mendalam masalah-masalah sistemik, pasal sistem bola sepak negara ni, kerana saya dulu kerja kat FM, saya tahulah sedikit sebanyak. Dan bila saya bercerita tu, dia orang pun macam tu tak pernah dengar this point of view, right? So dia kata better kau share lah dengan lebih ramai orang. Dan like, siapa nak dengar sangat pun kisah-kisah ni kan. Tapi dia orang kata you should try and share. Jadi disebabkan itulah saya ada kat sini. Kita just try this out, tengok sekiranya apa yang saya cakap ni memberi sedikit pencerahan atau sedikit explanation tentang kenapa kita berada di tahap kita dan apa yang harus dibuat untuk go to the next level. Dan if that helps, then I think it's good awareness for everybody. Jadi kita try. Okay. So before I start, I nak mention this is not a technical or tactical review. Saya tengok banyak YouTube video yang rata-rata banyak penganalisa independen ni cakap ni salah, taktik salah, pemilihan player salah. Okay, this is not a technical review. Okay, saya bukan seorang coach, saya adalah seorang administrator. Dan ini mengingatkan saya tentang satu kisah di FAM dulu, masa saya kerja kat situ, masa tahun 2015 saya rasa. Masa tu coach Harimau Melaya adalah coach Dolah Saleh, sekarang Datuk Dolah. Datuk, hello. Saya pernah tanya dia, coach, sebenarnya jadi coach Malaysia ni apa benda yang paling susah menjadi coach ni? Jadi Dolah ni dia memang orang yang sangat relax. Dia fikir kejap, dia cakap lebih kurang macam ni lah jawab dia. Dia kata, saya sebenarnya jadi coach national team ni tak susah mana. Sama macam jadi coach state level ke apa kan. Because tujuan dia sama. You kena prepare your team, you kena prepare your tactical, you kena train the players untuk memenangi perlawanan bola sepak, right? Yang ekstra susah jadi coach national ni adalah kita ada lagi 30 juta lagi coach kat luar sana yang ada pendapat dia masing-masing tentang apa keputusan yang coach Malaysia ni buat. Ini tak betul, ini salah, should have done this, should have done that. So itu sebenarnya kesusahan menjadi coach pasukan kebangsaan. So itu yang saya ingat lah. Kalau saya tersilap cakap, minta maaf lah Tok Dolah. Ni yang saya ingat kita sembang dulu. Okay, so apa yang saya nak cakap ni is not a technical review. This is more to a systemic evaluation of kenapa kita berada di mana kita berada sekarang. Okay, so let's start. Dan start dengan melihat realiti. Realiti kita telah terkeluar daripada Piala Asia ni.
kita hanya mendapat satu mata dan kita kalah dan 2 kali dan seri sekali. Dan apabila kita melihat kiri dan kanan, kita nampak pasukan Thailand dan Indonesia telah mara ke the last 16, round of 16 in the knockout stage. So sebagai benchmark, ni semua jiran kita satu level dengan kita boleh kata, kita harus beraspirasi untuk berada di tahap itu, right? Dan target kita, saya rasa target yang baik adalah di dalam the next Asia Cup, kita harus layak dan kita harus beraspirasi untuk the next round of 16. So soal yang kita nak kena tanya sekarang ni, adakah the system, the ecosystem bola sepak kat Malaysia ni, adakah ia akan membawa kita ke that round of 16, right? Dan pada pendapat saya, buat masa sekarang mungkin tidak, right? Polisi pertama yang kita kena tengok adalah this policy of naturalization of players, right? Sebenarnya dia adalah satu polisi jangka masa pendek yang nampak buat masa ni berjaya, right? Memang player-player ni telah membantu kita untuk mendapat kelayakan dan juga telah membantu kita dalam persembahan in the past matches ni lah, right? Dan telah meningkatkan kualiti permainan keseluruhan pasukan negara. Memang tak dapat dinafikan. Cuma soal dengan player naturalization, senang nak cakap English, adalah sampai bila kita nak naturalize players ni. Kerana pemain bola sepak ni dia ada form. So adakah pemain-pemain macam Romel, macam Paulo Josu, Endrick dan sebagainya, adakah dalam masa 4 tahun akan datang mereka akan berada di paras sama atau lebih baik? Dan adakah dalam Liga Malaysia ni akan ada pemain yang import yang lain yang akan datang yang lebih baik dan kita nak naturalize player yang baru ni pula? Dan sampai bila kita nak naturalize non-Malaysians untuk bermain untuk pasukan negara? Ini question dia. Dan sebenarnya question ni adalah question yang lebih besar daripada bola sepak, kerana isu hak kewarganegaraan ni adalah isu yang lebih besar daripada bola sepak, right? Ramai lagi orang di luar sana yang non-footballers, right, yang berhak, yang telah memohon dan berhak mendapat kerakyatan Malaysia, yang tidak mendapat kerakyatan Malaysia, masih menunggu, yang lebih banyak sumbangan daripada pemain-pemain bola sepak ni. So it's a bigger question. We cannot just simply dok bagi kerakyatan ni kepada pemain-pemain import, right? It's not a long-term strategy. Okay, so kalau ini bukan jawapannya dan it's a short-term strategy, what do we need to do? Kita harus memperkuatkan sistem bola sepak negara kita, right? Dan bila saya cakap tu, it refers to what we call the footballing pyramid ataupun piramida bola sepak kita. Masalah piramid kita sekarang ni adalah dia sangat kecil, right? Di atas sekali adalah Super League. Dulu ada Premier League, sekarang dah tak ada dah, saya rasa. Dan dalam Super League ni pun ada saya tak pasti di tahun 2024 ni berapa tim akan main, tapi last season 15 pasukan. Jadi kalau kita ada 15 pasukan, darab dengan 30 orang pemain setiap pasukan, right? That means we have only 450 pemain profesional untuk dipilih untuk mewakili pasukan negara, right? Dan daripada 450 orang ini, kalau kita ambil 5 pemain import setiap tim, jadi 5 darab 15, that's 60. So we have 75, sorry. We have less than 300 plus saja pemain tempatan yang boleh dipilih untuk menjadi pemain pasukan negara. Dan soal yang kita harus tanya, daripada this 400 lah, let's say, players, okay, adakah 400 ini 400 pemain terbaik di dalam negara kita daripada mungkin populasi potential players of 3 to 4 million, because kita punya population adalah 33 juta, right? Kita tolak orang yang dah lebih umur, maknanya mereka yang dah more than umur 17 katakan.
and then tolak the perempuan, mungkin ada populasi 2 million 3 million ya, pemain atau yang boleh bermain bola sepak ni. Adakah the 450 yang kita lahirkan ni adalah yang terbaik yang boleh dihasilkan? That's the question. Dan disebabkan peluang di dalam piramid bola sepak Malaysia tidak begitu banyak untuk mencungkil dan mengasah bakat, maka saya rasa apa yang kita ada ni bukan tidak mencerminkan the pool of talent yang kita ada di dalam negara kita. Jadi sistem untuk kita mencungkil bakat dan mengasah bakat ni tidak cukup kuat untuk mendapatkan pool of players yang cukup besar untuk menghasilkan national team yang kuat. This is a systemic issue. Okay? Jadi saya rasa tumpuan harus diberikan untuk menguatkan lagi piramid kita, di mana terdapat lebih banyak peluang untuk pemain-pemain di antara umur 13 sampai 19 lah begitu, untuk cuba bersaing di peringkat di bawah Super League untuk mendapatkan pemain-pemain yang paling baik yang akan menjadi these 400 players di dalam Super League kita. Itu satu yang harus dibuat. Secondly is the quality of the Super League itself ni. Okay? Dan quality ni dia bertambah disebabkan kemasukan pemain import. Tetapi pada masa yang sama, terlalu ramai pemain import menyebabkan tak cukup peluang untuk pemain tempatan untuk meningkatkan prestasi mereka. So saya bagi contoh ya. Kebanyakan tim Super League ni, the core of the team, the spine of the team selalunya adalah pemain import. Maknanya dia punya centre back, midfield dan juga striker selalunya adalah pemain import. Dan kita sekarang ni membenarkan 9 registration, tak salah saya, 5 yang boleh bermain. So because the core is pemain import, kita lihat kebanyakan player national ni yang baik adalah di posisi-posisi bukan core. Maknanya contohnya Faizal Halim dan Arif Aiman ni, dia wingers, right? Kenapa dia winger? Because dia dapat peluang untuk bermain, right? Kita menghasilkan left back, right back yang bagus juga, dan kita hasilkan keeper yang baik sebab keeper memang tak ada import pun, right? So kita harus mengimbangi peranan pemain import ni, dan sekarang ni saya nampak lebih berat kepada terlalu ramai pemain import sehingga peluang untuk pemain tempatan mendapat tempat dan mendapat landasan untuk untuk sentiasa memajukan diri tu tak nampak. Tapi solusi kita pemain import yang baik tu kita naturalize. So again, short term over long term, right? So saya rasa dua perkara ini kita harus lihat dari segi sistemik. Actually nak masuk lebih mendalam pun boleh. Dia melibatkan banyak lagi isu seperti isu training, isu coaching, isu gaji, isu sustainability of the league, isu gaji tak berbayar ni kan yang berterusan. Banyak lagi isu sebenarnya dalam sistem yang tidak berapa optimize ni, yang saya boleh kupas. Sekiranya you rasa is something that you want to hear, then I'm happy to do a bit more preparation work. Sebab kali ni saya buat video ni pun saya main cakap je, tak ada skrip apa-apa. Kalau ada feedback yang baik, mungkin kita boleh ambil satu topik dan kupas dengan secara lebih teratur lagi, supaya mungkin anda boleh faham macam mana sistem bola sepak kita menghasilkan pasukan negara kita, right? Dan sekiranya kita mempunyai aspirasi jangka masa panjang, pembetulan itu harus dibuat secara sistemik, bukan kepada tim, right? Pendekatan kita yang kita ambil ni semuanya ataupun kebanyakannya short term. Naturalization is a short term policy. Focus teams, contohnya projek MSN is a short term, because you ambil 20 orang, yang you mengharapkan 20 orang ni akan menjadi world beaters. Tak pernah berlaku pun sebenarnya, right? Tapi short term.
Jadi kita harus melihat kepada keadaan yang lebih holistik, yang lebih mampan, dan itulah yang saya memperjuangkan, walaupun saya bukan lagi dalam arena bola sepak ni, tapi sebagai seorang pemerhati dan pecinta, saya sentiasa bercakap berkenaan isu ini, dan saya sedia berkongsi. So sekiranya anda telah mendapat sedikit manfaat daripada this sharing, do let me know, then I can prepare a bit more detail, or macam saya cakap lah, lebih tersusun lagi perkongsian saya untuk kita sama-sama aware tentang apa isu sebenar dalam pembangunan bola sepak secara sistemik ni, dan kita boleh sama-sama mendorong atau menjadi pendorong kepada perubahan bola sepak negara, supaya satu hari nanti insya-Allah tidak mustahil pasukan kita boleh memenangi ataupun at least hit a final or semi-final of the Asia Cup, dan tidak mustahil juga, walaupun saya rasa mungkin tidak, dalam lifetime kita ni kita melihat Malaysia bermain di pesada Piala Dunia, insya-Allah. So terima kasih kerana menonton sampai habis, sekiranya anda menonton, and hope to see, if this gets good feedback, I'll do more. Thank you. Selamat malam, selamat hari Jumaat, dan selamat bermalam minggu. Assalamualaikum.